Okey kelas, saya sambung saya punya lecture yang semalam. Saya stop sampai structure, betul eh? So, saya sambung. Ini adalah contoh macam mana kita declaring the structure. So, kita akan start dengan keyword struct and then nama kita punya structure ataupun structure tag. Kemudian kita ada curly bracket. Kat dalam dia kita letakkan semua structure members ataupun member definition dekat dalam structure kita. Okay. So, kita tengok pula macam mana nak declaring structure variable. Okay, kalau ini dari segi sintaksnya kena ada keyword struct and then structure tag. Kemudian barulah structure variable. Okay, for example untuk structure staff record tadi, kita letak keyword struct dulu. Lepas tu barulah nama structure kita staff record and then kita letakkan variable kita. For example, saya letak sini staff. Okay. Seterusnya adalah ini menunjukkan tentang okay, selain daripada yang tadi tu, kita boleh declare juga structure variable directly after kita punya struct definition. Ini kita panggil struct definition ya. Yang the whole ni sampai tutup bracket kita panggil struct definition. Dan yang student last kali ni, ini kita panggil sebagai structure variable. Kita boleh declare terus structure variable di hujung struct definition, baru kita buat semicolon. Boleh juga macam ni. Okay. Okay, secara lain untuk kita declare ataupun define kita punya structure, kita boleh gunakan type def. Okay. Type def ni adalah stand for type definition. Okay, kalau kata saya letakkan type def dekat depan struct kita, contoh saya type def struct and then country. So, ini adalah untuk structure country. So, kat dalam ni ada 3 member iaitu name, 3 members, name, population dan juga language. Lepas tu saya letak country dekat hujung ni. Ini bukan structure variable ya. Bila ada type def, di hujung ini bukan structure variable. Country ini adalah satu data type yang baru. Okay, sebab apa? Type definition sebenarnya dia mewujudkan type def dia adalah untuk mewujudkan data type yang baru. Okay. So, kalau ikut yang ini, contoh data type yang baru kita adalah country. So, country ni akan jadi non-primitive data type. Kalau primitive data type adalah macam integer, char, float dan sebagainya. So, country adalah non-primitive data type. Dia data type yang baru yang kita programmer wujudkan. Okay. Dengan cara kita type def and then kita beri satu nama untuk mewakilkan data type yang baru tu. Kalau contoh kat sini saya bagi country. So, bila kita nak declare structure variable, okay, bila kita nak declare structure variable, kita guna je country tu sebagai data type kita and then kita letakkan structure variable. Ini structure variable. Mexico, Canada, Brazil adalah saya punya structure variable. Dia sama je macam awak buat int A. Awak declare A berjenis integer, betul? So, sekarang ni awak ada data type yang baru, nama dia country. Okay, dan katalah Malaysia. So, Malaysia ni adalah nama variable. Country ni adalah data type. Data type yang macam mana? Data type yang berjenis structure. Structure mana? Structure yang ni tadi. Structure country tadi. Dia ada name, population dan language. Okay, boleh faham ya? Okay. Ini kalau awak tak letak type def kat depan, di hujung structure tu, awak letak perkataan macam ni, India, Singapura dan Indonesia, dia jadi, ini akan jadi structure variable. Bukannya data type yang baru. Bila ada type def kat depan, barulah perkataan kat selepas tu dia jadi data type yang baru. Okay. Ini contoh lain. Kalau kata kita, yang ini tak guna type def, yang ini kita guna type def. Kalau tak guna type def, kita kena letakkan struct student and then kita akan listkan student A, student B. Kalau ada 10, 10 lah. Okay. So, tapi kalau kata kita guna type def and then kita letak stud kat sini. So, stud ni akan jadi data type yang baru. So, next time bila kita nak guna, kita just panggil stud je. Stud, student A, student B dan seterusnya. Okay. So, itu adalah antara
kelebihan menggunakan type def, dia mewujudkan satu data type yang baru. So next time bila nak guna, tak perlu dah nak type dari mula, struct, student, bla bla. Okay, boleh guna je data type yang baru tersebut. Okay, addressing a field, ini pun kita dah tengok tadi. Kalau ikutkan macam mana nak mencapai members bagi struct tersebut, kena guna dot operator dan juga nama bagi setiap member tersebut. Contohnya France.population. So France adalah structure variable. Kena ada dot operator. Population adalah member bagi struct tersebut. Itu cara untuk kita refer ataupun mencapai mencapai members bagi struct kita. Kalau nak insert data pun sama, kena guna dot operator juga. France.population. Okay, cin.getLine, France.language. Ini bagi string lah. Bagi string kita akan guna getLine. Okay. Kemudian kalau nak displaying members of struct, sama juga kena guna dot operator. Nama variable struct variable dot struct members. Okay. Faham ya? Okay, struct boleh juga kita wujudkan array of struct. For example, saya ada satu struct nama product. Dalam struct product ada dua member iaitu weight dengan price. Okay, and then saya declare ini adalah structure variable ataupun data type yang baru. Since tak ada type definition, so dia adalah structure variable. Namanya fruits. Structure variable saya fruits. And then saya letakkan size kat sini. In bracket, saya letakkan 10. Sama macam mana you declare array, betul? So, nanti struct saya ni akan ada 10. Okay, 10 variables. Array dia. Okay, so ini kita panggil array of struct. So, bila nak masukkan data, bila melibatkan array, macam biasalah bila melibatkan array, guna for loop. Okay, for loop for integer x sama dengan 0, x kurang daripada 10, x plus plus. Kenapa kurang daripada 10? Sebab kita declare dia boleh simpan sampai 10. Okay. Kita cout minta masukkan berat dan juga price kan. Weight and price. So caranya kena nama struct variable. And then kat sini kita letak kita punya counter. Sebab counter ni akan berubah. Dia akan jadi fruits 0, fruits 1, fruits 2 sampailah fruits 9. Dan sama juga kena ada dot operator barulah nama member bagi struct tersebut. Okay, so kalau macam price pun sama, fruits, okay, in bracket kita punya counter x dot price, barulah kita boleh masukkan data ke dalam array of struct kita. Okay, seterusnya adalah nested struct. Okay, nested struct. Structures can also be nested so that a valid element of a structure can also be on its turn another structure. So for example, saya ada satu structure movies. Okay, kat dalam ni ada dua members, title dan year. Kemudian saya ada structure friends. Ini structure satu lagi. Kat dalam structure friends, saya ada dua members, name dan email. Dan saya ada movie yang ini favorite movie. Okay, ini adalah apa? Movies ini sebenarnya dia refer kepada structure kat atas. And then favorite movie ini adalah struct variable bagi structure movies tersebut. Okay, and then Charlie and Maria adalah struct variable bagi friends. Okay, boleh faham Okay, boleh faham? Jadi, kalau kata saya nak refer Charlie.name. Okay, kalau Charlie.name memang kat sini lah. Tapi kalau saya nak tengok Charlie boleh tengok movie apa. So, Charlie.favorite movie.title. Okay, dia kena macam tu. So, Charlie.favorite movie.year. Maria.favorite movie.title. Okay, kalau kita nak access movie, mesti melalui yang inilah favorite movie. Sebab ini adalah struct variable bagi movie kat atas. So, ini adalah nested structure kita panggil. Okay, so habis topik tentang structure.
nanti kita akan sambung dengan topik sikit lagi. Okay, sikit lagi iaitu array untuk habiskan topik 1. Cumanya untuk petang ini, saya nak you all buat aktiviti sedikit. Okay, saya akan beri you all aktiviti, lab aktiviti. Kemudian saya nak you all run kod atau cara berkaitan dengan struct. Nanti saya akan beri tugasan tersebut secara bertulis lah. Okay, so that's all for today class. Terima kasih. Assalamualaikum.